Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada kesilapan teknikal sikit. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang perempuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita bersiaran lagi dalam wacana Mingguan Ikram Negeri Terengganu insya-Allah. Yang mana kebiasaannya kita adakan wacana ini selama 1 jam dari jam 9 hingga jam 10 malam pada hari Jumaat insya-Allah. Dan kebiasaannya kita akan bawakan topik-topik yang menarik lah. Yang penuh dengan ilmiah, fakta, dan kadang-kadang kita bawakan juga topik-topik hangat dan isu-isu semasa yang contemporary, dan kita bawakan juga panelis-panelis yang hebat lah. Jadi pada malam ini kita bawakan seorang panelis yang cukup terkenal di Selangor, jauh dari kita bawakan dari Lembah Kelang insya-Allah. Seperti mana yang tuan-tuan sedang lihat di skrin kita, Ustaz Dr. Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Fairuz bin Muhammad Fathillah, yang mana beliau merupakan seorang pensyarah di College Universiti Islam Selangor. Betul kan Ustaz kalau salah Ustaz? Dan juga beliau merupakan juga timbalan yang dipertua Ikram Shah Alam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan kupas satu topik yang menarik, iaitu bertajuk dakwah fardiyah. Saya pun masih pernah dengar topik ni. Jadi kita nak kupas lebih lanjut lah. Kita nak dengar lebih lanjut daripada Ustaz Fairuz. Tapi sebelum tu kita nak tanya dulu kepada Ustaz. Ustaz, apa khabar, sihat ke? Lama tak jumpa. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Okay. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan kupas topik dakwah fardiyah. Sebab kebiasaannya Ustaz, kita selalu dengar iftar jama'i dan sebagainya. Tapi kita nak tahu apakah maksud dakwah fardiyah, dan juga adakah bagi kita ni setiap muslim ni wajib untuk melaksanakan dakwah kita. Jadi untuk tak melengahkan masa Ustaz, kerana saya menjemput Ustaz Al-Fadhil untuk menyampaikan perkongsian insya-Allah. Persilakan. Nampak slide Oh nampak. Okey, boleh start insya-Allah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya kasihi Al-Fadhil Dr. Nik Abduh, rakan-rakan sekalian, tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita telah sampai ke separuh pertama daripada bulan Rejab. Dan insya-Allah tidak lama lagi, tak sampai 50 hari, insya-Allah kita akan masuk ke bulan yang penuh keberkatan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita, panjangkan umur kita agar kita dapat merasai berada dalam suasana Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini saya diminta untuk membicarakan berkenaan dengan topik dakwah fardiyah. Satu topik yang sebenarnya dah lama, jarang-jarang kita dengar sekarang ini. Tapi bila kita timbulkan semula topik dakwah fardiyah ni, dia sebenarnya nak menunjukkan bahawa dakwah fardiyah ini adalah satu proses yang continuous, satu proses yang berterusan. Dia bukan berlaku seketika kemudian berhenti. Tapi dia merupakan satu proses dakwah, sama ada dalam keadaan kita senang ataupun susah, dalam keadaan kita suka ataupun duka. Proses dakwah fardiyah ini perlu diteruskan daripada mula Rasulullah SAW memulakan dakwah Islamiah ini sampai ke hari kiamat nanti. Dakwah fardiyah ini perlu diteruskan. Oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, marilah kita sama-sama sebelum kita mengupas berkenaan dengan dakwah fardiyah tu, kita cuba kita lihat dulu dakwah tu apa ya? Dakwah tu apa? Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Biasa kita dengar dakwah kan. Dakwah ni sebenarnya didatang daripada satu kata kerja, daripada bahasa Arab, daripada kata kerja da'a, yad'u, mengajak, menyeru, dan daripada situlah lahirnya kalimah dakwah. Dan kalau kita lihat
dakwah ini juga boleh diertikan kepada mengajak kepada kebaikan. Dakwah ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Ataupun kalau kita melihat kamus Dewan Bahasa, dakwah tu dia specifically kalimah tu bermaksud menyebarkan ajaran satu agama. Ini dimaksudkan dengan dakwah. Satu masa dahulu, kalau 20 tahun, 30 tahun lepas kan, kalimah dakwah ni jarang-jarang dikenali. Sebab apa? Sebab ketika itu perkembangan Islam belum pesat lagi. Itu pada tahun 70-an, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah yang telah lahir, yang berada di zaman 70-an, kita tahu bila disebut orang dakwah ni akan refer kepada orang yang berpakaian jubah, pakai serban, yang pergi rumah ke rumah, ketuk ajak orang pergi masjid. Dia orang akan kategorikan mereka sebagai orang dakwah. Sedangkan dakwah itu sendiri bukan dikhususkan kepada kumpulan-kumpulan tertentu, tetapi setiap umat Islam yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak seseorang itu kepada beramal, itu dikira sebagai dakwah. Jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, dalam surah Fussilat. Tuan-tuan boleh lihat dalam ayat yang ke-33, dan tidak ada yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala serta ia sendiri mengerjakan amal soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah daripada orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi satu keistimewaan kepada orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian dalam ayat yang lain kita lihat, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Maksud ayat ini, katakanlah inilah jalan agamaku. Qul hadhihi sabili, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Dalam ayat yang ketiga kita lihat ayat yang biasa kita dengar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Al-Imran ayat ke-104, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi ketiga-tiga ayat, saya masuk ayat yang keempat, tuan-tuan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah kamu mengajak kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Jadi kalau kita lihat keempat-empat ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menggunakan perkataan dakwah. Cuma dia menggunakan lafaz yang berbeza-beza, daripada ud'u, daripada yad'una, daripada kalimah ad'u, daripada da'a, kesemuanya membawa kepada kalimah dakwah itu sendiri. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tidak ada kerja, amal yang lebih baik selain daripada kita mengislah diri kita. Tidak adalah amal-amal yang lebih baik daripada kita mengajak insan-insan yang berada di luar sana untuk bersama-sama memahami akan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama mengintimakkan diri mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita lihat Imam Hasan Al-Banna, salah seorang tokoh. Bila kita cerita pasal dakwah ni, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita tak boleh nak menafikan, tak boleh nak kita mengkesampingkan seorang tokoh yang banyak melahirkan duat, melahirkan pendakwah-pendakwah sampai sekarang, iaitu Al-Syahid
Imam Hasan Al-Banna rahmatullah alaih. Beliau pernah mengungkap beberapa kata-kata yang boleh saya katakan kata-kata tinta emas. Apakah antara kata-kata beliau? Da'watuna hubbun wa biha naftahul qulub. Dakwah kami adalah kasih sayang. Dan dengannya lah kita membuka akan hati-hati manusia. Sebab itu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, bila kita nak ajak orang kepada kebaikan, kita nak ajak orang untuk bersama-sama menunaikan salat, nak mengajak orang untuk memahami akan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita tak boleh nak ajak orang dengan kekerasan. Kita perlu ajak orang dengan kasih sayang. Kita perlu mengetuk hati-hati manusia ini dengan apa? Dengan kasih sayang. Dan kita lihat juga dalam wasiat Imam Al-Banna, Al-Wasaya Al-Asharah, di mana beliau ada mengatakan, saudaraku, berkenalanlah dengan sesiapa sahaja yang kamu temui. Ini kerana asas dakwah kita adalah ta'aruf, iaitu berkenal-kenalan. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, ta'aruf ini adalah salah satu daripada rukun yang amat penting. Bukan sekadar dalam rukun usrah saja, tapi dia juga merupakan antara elemen dakwah yang paling penting. Bila kita nak mengajak seseorang itu, kita perlu berkenalan dulu dengan dia. Barulah akan sampai, barulah kita akan sampai, barulah mudah untuk dia menerima akan apa yang kita akan sampaikan. Sebab itu pernah ada tokoh dakwah yang mengatakan, at-ta'lif qabla ta'rif. Sebelum kita bertaaruf, kita kena lembutkan dulu hati-hati mereka. Kita perlu jinakkan dulu hati-hati mereka. Barulah akan disusuli dengan berkenal-kenalan, insya-Allah. Itulah antara kata-kata tinta emas yang pernah diungkapkan oleh Imam Asy-Syahid Al-Hasan Al-Banna rahmatullah alaih. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, bila kita bicarakan berkenaan dengan dakwah, nama tajuk pun dakwah fardiyah. Dakwah ini bukan satu benda yang mudah. Sebab dakwah ni kita mengajak orang. Mengajak orang. Kita menyeru manusia. Bila kita melakukan proses amal dakwawi ini, pastinya kadang-kala kita akan berhadapan dengan rintangan. Rintangan apakah antara rintangan-rintangan? Apakah antara awaiq fi tariqid dakwah? Antaranya ada juga insan-insan yang tak senang bila kita melakukan usaha-usaha dakwah ni. Sebab itu usaha-usaha dakwah ni perlu mempunyai variasi yang berbagai-bagai. Dia perlu menggunakan cara yang pelbagai. Sebab ada kalanya ada orang sesuai serasi dengan cara jemaah tabligh. Kan, ketuk rumah ke rumah, ajak orang pergi semayang. Dan ramai juga yang rasa tak sesuai, rasa offend. Jadi mereka tak sesuai dengan cara itu. Ada juga orang rasa sesuai dakwah ni melalui pemikiran, membincangkan tentang membincangkan berkenaan dengan pemikiran-pemikiran Islam yang seringkali dibincangkan di universiti. Ada setengah-setengah kumpulan lebih serasi dengan cara itu. Jadi dakwah ni dia mempunyai variasi dan cara yang pelbagai. Sehingga kan Nabi SAW pernah bersabda, umirna an ukhatiban nas ala qadri uqulihim. Kami diperintah, kami diminta untuk bercakap, berbahasa dengan manusia ala qadri uqulihim, mengikut cara mereka berfikir, mengikut level-level mereka. Ini antara kadang-kala rintangan-rintangan dan halangan-halangan yang kita akan lalui bila kita berdakwah kepada manusia. Ini kan lagi sebab fitrah dakwah ini bukan satu benda yang mudah. Sebagaimana yang telah dilalui oleh generasi para sahabat, generasi para anbiya yang berdakwah kepada kaum mereka, dan ada di antara mereka yang dibunuh, ada di antara mereka ini yang digergaji, dan ada di antara mereka yang disakiti. Itulah fitrah dakwah kita. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, pada malam ini kita akan bicara dalam waktu
kekangan waktu yang singkat ini berkenaan dengan dakwah fardiyah. Apakah yang dimaksud dengan dakwah fardiyah? Dakwah fardiyah ini sebenarnya amat sinonim dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bersabda, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am." Maksud hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu subhanahu wa ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ungkapan ini memang Nabi sebut di hadapan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana? Ketika peperangan Khaybar, tuan-tuan dan rahmatullah. Maksud hadis ini, jika sekiranya Allah memberi petunjuk kepada seseorang lelaki kerana usahamu, nescaya itu lebih baik daripada seekor unta merah. Jika sekiranya Allah memberi petunjuk kepada seseorang lelaki kerana susah payah dan usahamu, nescaya itu lebih baik daripada seekor unta merah. Malah dalam riwayat lain mengatakan khairun laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik kepadamu daripada dunia dan seisinya. Jadi di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah humrun na'am, iaitu seekor unta merah, nak menggambarkan bahawa unta merah ini merupakan antara haiwan pujaan orang-orang Arab. Orang-orang Arab ketika zaman Rasulullah SAW, mereka amat fokus untuk meraih unta-unta merah ni, kerana unta merah ini merupakan antara haiwan yang paling mahal ketika itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita bahawa sesungguhnya jikalau kita dengan usaha susah payah kita menyebabkan seseorang itu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada seekor unta merah. Malah dalam riwayat lain memfokuskan kat sini bahawa lebih baik daripada dunia dan seisinya, tuan-tuan. Itulah bagaimana mahalnya, bagaimana bernilainya kita mengajak insan-insan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau boleh saya mencela sikit. Mungkin barangkali unta merah kalau zaman kita ni Lamborghini lah Ustaz. Lamborghini, X70, you name it lah. Ferrari merah, maknanya kenderaan yang mahal harganya. Kan? Zaman dulu lah maknanya. Kita ni begitulah, kita manusia tuan-tuan dan rahmatullah. Kita ni manusia kan, dan kita antara antara harta yang kita inginkan adalah kenderaan, dan pastinya kenderaan yang kita amat senang di hati kita adalah kenderaan yang berharga mahal, dan warna pula kena warna yang tusirun nadhirin, warna yang menarik minat kita kan. Jadi begitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan rahimakumullah, kita lihat satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak menceritakan tentang dakwah, tuan-tuan dan rahimakumullah, kita kena mulakan dengan firman-firman Allah, dan kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Hadis diambil daripada Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, al-mu'min, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, yang bercampur dengan orang ramai, dengan manusia, wa yasbir ala adahum, dan sabar dengan kerenah mereka, khairun, lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul, yang menjauhkan diri daripada manusia dan tidak sabar dengan kerenah mereka. Allahu Akbar. Ini adalah satu hadis yang perlu kita petakan di minda kita, tuan-tuan dan puan rahmatullah. Kita ni berada di mana? Di bahagian pertama hadis ini ke ataupun bahagian kedua? Mukmin
yang bersama-sama dengan yang bergaul dengan manusia, dan ketika mereka bergaul dengan manusia ini, beliau sabar dengan kerenah mereka ini, lebih baik daripada mukmin yang suka beruzlah, yang suka menyendiri, yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak sabar dengan kerenah masyarakat. Jadi kita lihat ke sini, mukmin itu yang paling baik bukan hanya beruzlah bersama dengan Allah sahaja, tapi mukmin yang terbaik adalah mukmin yang mendailutkan diri dia, mencairkan diri di tengah-tengah medan masyarakat. Bukan dia larut dengan masyarakat, tapi dia sabar dengan masyarakat. Dia ada agendanya bersama-sama dengan masyarakat tu. Dia nak merubah keadaan masyarakat dan dia terpaksa bersabar dengan kerenah mereka. Itu lebih baik, tuan-tuan semua. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Jadi hadis ini, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, membawa kita kepada dakwah fardiyah. Sebab tu dakwah fardiyah ini adalah interaksi dua insan. Terlihat gambar ni, tuan-tuan. Interaksi dua insan. Apa yang dimaksudkan? Seni perhubungan antara seorang da'i. Istilah da'i itu bermaksud orang yang berdakwah. Da'i ni biasa kita dengar kan. Saya rasa da'i ni kalimah yang dah biasa lah di kalangan orang Melayu kan. Kita ada program reality kan, da'i apa? Da'i muda apa? Macam-macam da'i lah. Da'i itu bermaksud orang yang berdakwah. Manakala madu'u pula orang yang menerima dakwah. Orang yang disasarkan message tu dinamakan sebagai madu'u. Sasaran da'i adalah madu'u. Jadi apakah yang dimaksud dengan dakwah fardiyah? Dakwah fardiyah adalah perhubungan antara seorang da'i dengan madu'unya dalam bentuk hubungan peribadi secara langsung. Dilakukan sama ada dari individu yang intimak, menggabungkan dirinya kepada mana-mana jemaah yang melaksanakan tugas-tugas dakwah, menyampaikan fikrah Islam sehingga menarik beliau untuk menggabungkan diri ke dalam jemaah tersebut. Atau dakwah fardiyah ini juga boleh kita kategorikan sebagai seorang yang individu yang tidak terlibat daripada mana-mana jemaah, tetapi dia suka nak mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya dakwah fardiyah ni tidak semestinya orang yang dai ini dikaitkan dengan organisasi tertentu. Mana-mana sahaja orang berhak untuk melakukan dakwah fardiyah, dakwah ilallah Subhanahu Wa Taala. Jadi dakwah fardiyah ini lawannya adalah dakwah jamaiyah. Dakwah jamaiyah ni dakwah secara ramai, secara mass. Maknanya kalau contohnya ustaz-ustaz selebriti kan, contohnya ustaz Azhar Idrus yang menyampaikan dakwah secara mass, secara ramai, itu namakan sebagai dakwah jamaiyah. Manakala dakwah fardiyah, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, dia lebih kepada one to one. Seorang demi seorang, face to face dengan madu'u kita. Itu yang dimaksudkan dengan dakwah fardiyah. Baik. Kita cuba untuk memahami lagi apakah maksud lain. Kita lihat, kita cuba bawa penakrifan yang kedua. Dakwah fardiyah ialah hubungan sosial yang intim di antara individu dan sekumpulan manusia. Hubungan yang memberi kesan positif kepada kelompok tersebut, berterusan dan stabil. Maknanya dakwah fardiyah bukan hanya seorang da'i kepada mad'u saja. Kemungkinan mad'u itu merupakan satu kumpulan manusia. Itu juga dikenali sebagai dakwah fardiyah. Dan dia pastikan bahawa apa yang disampaikan itu difahami oleh mad'u dia. Dan secara berterusan. Okey. Ustaz Fathiyakan dalam bukunya Kaifa Nad'u Ilal Islam mengatakan bahawa dakwah fardiyah adalah pemfokusan dakwah atau khitab kepada mad'u secara individu atau bersama kelompok tertentu dari kalangan manusia yang memiliki sifat yang khusus. Dakwah boleh berlaku dari individu yang menggabungkan diri dalam jemaah ataupun yang tidak terlibat dengan mana-mana jemaah. Ini antara pandangan ataupun ulasan beberapa tokoh-tokoh dakwah berkenaan dengan istilah dakwah fardiyah. Okey? Jadi bagaimana berlaku dakwah fardiyah? Dakwah fardiyah ini dia berlaku secara santai.
sama ada dalam tempoh masa tertentu ataupun disusun dalam tempoh yang cukup panjang. Kita lihat dulu. Dakwah fardiyah ini boleh berlaku dalam bentuk yang hubungan personal, iaitu kita boleh pergi menziarahi dia. Kita pergi ziarah dia. Bila kita dengar ibunya sakit ataupun ayahnya sakit, kita pergi ziarah dia. Bila kita pergi ziarahnya, mad'u yang menerima ziarah kita itu, dia hatinya akan terkesan. Hatinya akan tersentuh bila melihat kita menziarahinya. Dan itulah mulanya bibit-bibit dakwah fardiyah tu. Sebab dakwah ni dia tak boleh sampai, dakwah fardiyah ni tak boleh terus sampai mesej. Kita kena memenangi dulu hati para mad'u ini dulu. Antaranya dengan kita melakukan amal-amal yang dikira sebagai santai, amal-amal yang dikira sebagai wajibat seorang Muslim. Antaranya menziarahi ketika dia sakit, antaranya pergi menziarahi untuk menyatakan takziah jika ada orang yang terdekat dengannya meninggal dunia, ataupun dengan jiran tetangga kita, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita memberi buah tangan kita kepada jiran tetangga kita, kita memenangi hati-hati mereka, dan daripada situlah nanti akan terbuka hati-hati mereka untuk menerima apa yang akan kita sampaikan. Jadi itu antara cara kita melaksanakan dakwah fardiyah. Kemudian dakwah fardiyah yang berterusan dan stabil ialah dakwah fardiyah yang memerlukan usaha dan persediaan yang berlipat kali ganda, memerlukan tempoh masa yang agak lama dengan objektif mentarbiah mad'u ke tahap iltizam terhadap Islam. Cara yang pertama tadi itu maknanya kita baru nak spark, kita baru nak kita nak hidupkan perhubungan. Tetapi ada juga cara dakwah fardiyah ni yang disusun dengan begitu rapi. Contohnya kalau kita lihat, ada di antara madu-madu kita yang dah kita pegang. Bila kita dah pegang, bila dia dah terkesan dengan cara kita, dah rapat dengan kita tak boleh biarkan begitu sahaja. Kita perlu ada objektif kita yang kita tanam untuk memastikan yang mad'u kita ini boleh dilahirkan menjadi insan yang beriltizam dengan Islam sampai satu tahap menjadi seorang insan yang berdisiplin dan boleh ditauzifkan, boleh diarahkan untuk melaksanakan suatu tugas. Ini dilakukan, ini antara cara-cara kita melakukan dakwah fardiyah. Antara keistimewaan dakwah fardiyah, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, dia bersifat mudah. Dia mudah. Sama ada dia, kalau saya gunakan istilah fasa sirriyah dengan jahriyah ni, ini adalah fasa yang ditempuhi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah fardiyahnya dahulu sebelum dia meneruskan dengan dakwah jamaiyah, dakwah dakwah ammah tu. Kenapa? Kerana ketika baginda Rasulullah SAW berada di fasa dakwah sirriyah, dia tahu bahawa dia tak boleh nak melakukan dakwah secara mass. Jadi dia berjumpa dengan peribadi-peribadi yang terbaik, peribadi-peribadi yang dia rasa boleh bukan sekadar boleh menerima dakwahnya, tetapi pada waktu yang sama yang boleh meneruskan dakwah dia. Sebab itulah cara ini merupakan cara yang paling mudah. Dengan bersahabat, dia dilakukan dengan secara santai. Sebab itu cara dakwah fardiyah ni adalah dakwah yang paling mudah, tak memerlukan persiapan yang banyak. Dengan kita kadang-kadang kalau zaman kita sekarang dengan kita mengajak seorang itu minum teh tarik, dah boleh menyebabkan dia terkesan. Dengan cara itu boleh kita sampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada beliau. Dengan kita beriadah, kita jogging sama-sama setiap petang ataupun setiap kali lepas subuh kita berjogging bersama-sama dengan dia, kan? Tengah-tengah berjogging itu lahirnya satu pertautan. Pertautan segi apa? Pertautan segi kita ni ukhuwah fi riyadah, ukhuwah dalam berjogging, sehingga menyebabkan ketika berjogging itu ada sesuatu yang boleh kita titipkan dalam diri dia. Ada satu in common. Ini kan lagi rakan-rakan
sepejabat kita. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Ini kan lagi dengan insan yang cukup hampir dengan kita, iaitu isteri kita dan anak-anak kita. Sebab itu dakwah fardiah ni adalah boleh dilakukan dengan cukup mudah. Yang kedua, antara keistimewaannya adalah hubungan. Dakwah fardiah akan membina hubungan rapat di antara da'i dan mad'u sehingga merasai kemanisan ukhuwah. Hubungan inilah bersifat khusus dan secara langsung, tuan-tuan. Dakwah fardiah menyebabkan hubungan itu akan lahir satu hubungan yang luar biasa. Kadang-kala hubungan yang dibina melalui dakwah fardiah itu lebih ampuh, lebih rapat, lebih kukuh daripada ukhuwah persaudaraan yang sedarah, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Percayalah tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Sebab dia ada sesuatu yang kita bina bukan di atas pertalian darah, tapi kita bina di atas ukhuwah fillah yang lebih kuat, yang lebih kukuh sebenarnya. Kadang-kadang bila kita sakit, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, adik-beradik kita pun tak ziarah. Yang ziarah adalah sahabat-sahabat yang dibina di atas dakwah fardiah ni. Jadi susah saya nak gambarkan sebab kita kena buat benda ni dulu. Barulah kita akan dapat melihat kemanisannya. Itulah kita lihat bagaimana hubungan yang telah ditanam, hubungan dakwah fardiah yang telah ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat, generasi yang pertama, generasi yang kedua yang sanggup berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Abu Talhah dalam peperangan Uhud, beliau sanggup untuk jadikan tubuh badannya sebagai dinding untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada panah-panah pihak-pihak musuh. Jadi dakwah fardiah yang paling antara keistimewaannya adalah ia akan membina hubungan yang cukup rapat. Yang kedua, keistimewaan dakwah fardiah juga adalah pengalaman, tuan-tuan. Dakwah fardiah memberikan sang da'i memperolehi pelbagai pengalaman dakwah, terutama dalam mengenali watak-watak manusia. Dia mengajar kita, tuan-tuan, agar mengenali sikap manusia. Sebab bila berdakwah, tuan-tuan, kita akan menyentuh manusia. Kita akan cuba untuk menyelesaikan masalah manusia. Kita akan berhadapan dengan kerenah manusia. Secara tidak langsung, pengalaman-pengalaman ini akan menyebabkan seorang da'i itu menjadi seorang manusia, seorang da'i yang memahami akan psikologi manusia, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Melalui itu antara keistimewaan dakwah fardiah. Kemudian dakwah fardiah ni juga, antara keistimewaan ni juga adalah hasil daripada dakwah fardiah akan melahirkan kader-kader dakwah baru yang berkualiti sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan generasi, kan, sehingga kan bila kita lihat bila Nabi SAW menjelaskan kepada kita, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, 3 kali. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, sebaik-baik manusia adalah di kurunku, kemudian kurun selepasku, kemudian kurun selepas itu. 3 kurun ini adalah antara kurun yang terbaik yang dibimbing di bawah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melahirkan, sebab itulah para sahabat melahirkan golongan tabi'in. Para tabi'in pula melahirkan golongan tabi'in. Golongan para tabi'in melahirkan golongan tabi'in. Sehingga kita lihat bagaimana dakwah Islamiah ini tidak stagnan, tuan-tuan. Dia tidak beku, sentiasa ada pewaris untuk meneruskan pembukaan, meneruskan dakwah risalah yang telah dititipkan kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW. Produktif. Yang keempat, tuan-tuan, yang kelima, kejayaan. Kejayaan seorang da'i dalam dakwah fardiah menjadikan
ada kemampuan melaksanakan amal tarbawi kepada kelompok yang besar dalam pembinaan halakah tarbawiyah. Dan yang akhir sekali, dakwah fardiyah ini juga, it is all about qudwah. Ad-da'wah al-qudwah qabla ad-da'wah. Allahu Akbar. Kata-kata seorang tokoh dakwah yang cukup saya segani, cukup saya hormati, iaitu Syekh Jumaah Amin rahmatullah alaih, pernah memberi pesan kepada kita semua. Sebelum berdakwah, kita kena lihat dulu diri kita. Kita kena pastikan bahawa diri kita didakwahi dahulu. Mana mungkin kita nak berdakwah pada orang kalau kita sendiri tidak didakwah. Kalau kita sendiri tidak boleh memberi good example kepada madu'u kita. Sebab tu da'i menjadi qudwah dan berusaha meningkatkan kepribadian dirinya, menambahkan bekalan sebagai seorang da'i dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab qudwah inilah yang akan membuka hati-hati manusia. Sebab madu'u dia akan lihat, dia tak akan dengar dulu apa yang kita cakap. Dia akan lihat tingkah laku kita dulu. Dan itu merupakan qudwah yang paling vital, yang paling ampuh, yang menyebabkan dia mudah senang dengan kita. Dia akan lihat akhlak kita. Dia akan lihat bagaimana kita berbicara. Dia akan lihat bagaimana kita solat. Dia akan lihat bagaimana kita menyelami hati-hati mereka. Inilah antara qudwah yang paling penting. Setiap da'i mesti menjadi qudwah dahulu sebelum dia nak menyampaikan dakwah kepada manusia lain. Al-qudwah qabla dakwah. Qudwah dulu sebelum berdakwah. Okey, ini antara keistimewaan dakwah fardiyah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ini, dalam kekangan waktu yang singkat ini, ada beberapa minit lagi, ya Allah, saya nak secara ringkas, secara laju, beberapa level dakwah fardiyah yang telah disusun oleh Syekh Mustafa Masyhur. Tengok bagaimana step by step untuk kita melaksanakan dakwah fardiyah. Yang pertama sekali, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, tahap pertama kita nak menceburi dakwah fardiyah ini adalah membina hubungan dan mengenal setiap orang yang hendak kita dakwahi. Mesti kenal dulu. Yang saya sebut tadi, ta'aruf. Mesti kenal dulu. Mesti kenal dulu. Barulah kita boleh sampaikan. Kalau kita tak kenal, maka kita tak cinta. Kan? Kalau tak cinta, macam mana kita nak sampaikan sesuatu ke dalam hati dia? Mesti kenal dulu. Mesti bina hubungan dulu. Okay, yang kedua, membangkitkan iman yang terendam dalam jiwa dia. Iman yang terpasak dalam dirinya perlu disuburkan. Sebab itu dikata kat sini, membicarakan mengenai keimanan dengan fenomena alam seperti penciptaan alam, semesta, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Bermaksud apa? Bila kita dah kenal dia, kita kena bawa pemerhatian dia ini kepada sesuatu yang boleh menyuburkan keimanan dia, boleh mengajak dia untuk kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh membawa perkenalan itu, perbincangan itu boleh membawa dia kepada keinsafannya di atas segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga akhirnya dia beriltizam dan committed dengan ajaran Islam. Itu peringkat kedua. Selepas kenal, suburkan dulu keimanan dia. Yang ketiga, membantu memperbaiki keadaan dirinya dengan mengenal perkara-perkara ke arah ketaatan kepada Allah dan bentuk-bentuk ibadah yang diwajibkan. Tadi tahap kedua, kita baru suburkan dia punya fikrah dia dulu, keinsafannya dulu. Tahap yang ketiga, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, barulah kita perkenalkan wajibat, amal-amal yang perlu jiwa-jiwa yang telah disubur ini dihiasi dengan ibadah tersebut. Bentuk-bentuk ibadah. Kita minta dia supaya jaga solatnya, perbaiki solatnya, pastikan solatnya itu dilakukan pada setiap waktu. Kemudian dah dilaksanakan ibadah solat, pastikan ibadah-ibadah sunatnya pula terjaga. Daripada ibadah-ibadah sunat tu pula ambil ibadah sunat yang paling vital, tuan-tuan, iaitu solat
rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Kerana 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada 2 isinya, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Kita suburkan diri dia, imannya dengan amal-amal ibadah. Kita ajak dia untuk berpuasa sunat bila-bila lagi dalam bulan Rejab ini, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Kita perkenalkan dia dalam YouTube penceramah-penceramah yang baik. Sekarang saya tengok orang-orang muda suka dengar Noman Alihan. Allahu Akbar. Suka dengan kelas-kelas tafsir Noman Alihan. Antara saya rasa penceramah yang terbaik sebab dia mampu untuk menyelami hati-hati mereka yang berada di hadapannya. Dia melihat kepada madu-madu dia. Kalau dia dengan orang muda, dia berbicara cara orang muda. Kalau dengan orang tua, orang yang dewasa, dia akan berbicara dengan cara mereka. Ini antara tokoh-tokoh. Maknanya kita cuba untuk dekatkan di tahap 3 ini madu kita dengan tokoh-tokoh, tuan-tuan. Kita boleh agak dia pergi dengar kuliah. Sekarang ni banyak kuliah-kuliah daripada online. Kita ajak dia bersama-sama untuk dengar tazkirah-tazkirah yang boleh menyuburkan hati mereka, tuan-tuan puan-puan. Tahap yang keempat, menjelaskan tentang pengertian ibadah secara syumul. Tadi dia baru berjinak-jinak dengan amal ibadah. Tahap keempat, kita nak jelaskan bahawa ibadah ini bukan hanya solat sahaja. Ibadah ini bukan hanya memegang buah tasbih sahaja. Ibadah ini bukan hanya bersuluk sahaja. Tetapi ibadah ini bukan hanya bertakbir sahaja, berpolitik sahaja. Tetapi ibadah ini mempunyai ruang lingkup yang syumul daripada semua aspek. Ini tahap yang keempat. Sehingga akhirnya melahirkan seorang mad'u yang faham bahawa dia bersama-sama berbuat baik dengan jirannya itu juga adalah ibadah. Dia pergi ziarah ayah ibu dia dan mengajak mereka pergi makan di luar juga merupakan ibadah. Dia berbuat baik dengan isteri yang dia sayangi juga merupakan ibadah. Melihat bahawa konsep ibadah yang cukup luas. Tahap yang kelima, menjelaskan bahawa hidup beragama kita tidak cukup hanya dengan keislaman diri kita sendiri sahaja. Nampak? Tahap kelima ni dia lebih luas lagi. Maknanya Islam yang kita faham ni bukan untuk diri kita. Bukan untuk nafsi-nafsi. Bukan kita dengan keluarga kita sahaja. Tapi Islam ini bukan hanya salih untuk laisa salihan li nafsika anta faqat wa innama la buda hadzal Islam la buda ayuslih lil akharin li ghairihi, perlu diislahkan kepada orang lain. Pengislahan itu perlu disebarluaskan kepada orang lain. Orang lain perlu merasai kehangatan kesolehan mad'u kita ini sehingga menyebabkan dia boleh menyebarkan luas kesolehan itu kepada orang yang berada di sekelilingnya. Mengislahkan keadaan. Tahap yang kelima. Nampak? Nampak step by step dia. Cantik susunan yang telah dibuat oleh Mustafa Masyhuri, masya-Allah tabarakallah. Maknanya tahap kelima ni melahir seorang yang soleh lagi muslih. Sehingga beliau berjaya untuk menitipkan rasa tanggungjawab menegakkan syariat Islam di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang keenam, menjelaskan bahawa kewajipan di atas tidak mungkin dapat ditunaikan secara individu. Nak bina daulah, nak menegakkan daulah Islamiah ini bukan hanya sekadar mewujudkan undang-undang Islam sahaja, perlembagaan Islam sahaja, tapi kewajipan untuk memastikan daulah itu tertegak mesti dilakukan tak boleh dilakukan secara individu, tapi perlu dilakukan secara berjemaah, secara berorganisasi. Hanya dengan cara itulah yang boleh memastikan negara Islam itu ditegakkan di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah bukan tak boleh lakukan secara bersendirian, tapi kita lihat
kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahawa walaupun Nabi seorang insan yang telah diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau melakukan, menyebarkan dakwahnya itu secara beramai. Memulakan dengan dakwah siriahnya, dibina kaedah sulbahnya, kemudian daripada situ lahirnya dakwah secara umum, secara umum, dan akhirnya dakwah itu dilakukan secara jahar, disampaikan kepada ramai, dan akhirnya lahirlah daulah di negara Madinah Al-Munawwarah. Dan dakwah yang terakhir sekali, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, menjelaskan akan pentingnya bergerak dalam organisasi. Timbulnya pertanyaan kepada kita, NGO manakah yang akan kita menggabungkan diri kita, memberikan masukan kepada madu-madu kita, jemaah yang hendak mereka ikuti sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Tidak adalah jemaah yang lebih baik ataupun NGO yang lebih baik selain daripada NGO yang selari daripada apa yang telah diajar kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ini 7 tahapan yang dilakukan oleh Mustafa Masyhur rahmatullah alaih, menjelaskan tentang tahap-tahap dakwah fardiyah. Jadi kita perlu membimbing, kita perlu mengajak manusia kepada kebaikan, dan itulah antara cara yang paling mudah kepada kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu masa dahulu pernah bersabda, la ayahdiyallahu bika rajulun wahidan khairu minad dunya wa ma fiha. Seperti mana yang saya sebut hadis di awal-awal tadi, kerana seseorang itu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala di atas susah payah kamu, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah antara usaha yang boleh menyebabkan pintu-pintu syurga diketuk untuk kita masuk, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Jadi ada satu konsep yang sedang kita suburkan sekarang ni, melebarkan santunan akar umbi. Melebarkan santunan, apa yang dimaksudkan dengan melebar santunan akar umbi ni? Bermaksud dakwah ni bukan hanya berakar umbi pada kita saja. Dia perlu dijajarkan, perlu diakarkan sampai masyarakat yang berada di sekeliling kita dapat kita sentuh. Dapat kita sentuh hati-hati mereka dan dapat kita bawa bersama-sama mereka ke arah kebaikan. Melebarkan santunan kita. Santunan bukan antara orang yang ada dekat kita saja. Setiap mereka yang berada dalam organisasi kita ini menyentuh semua orang. Dia tidak akan terlepas. Bila rakan sepejabat dia, jiran, dia akan sentuh, dia akan sampaikan. Dan dia pastikan apa yang disampaikan itu dapat dimutabaah, dapat diikuti akan perkembangan dia. Okey. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Saya nak cerita sikit lah. Bila kita nak buat dakwah fardiyah ni, kalau kita nak ajak, kadang-kadang kalau kita nak ajak orang pergi ke masjid, bukan mudah bukan mudah. Kadang-kadang saya salute lah, saya hormati sangat sahabat-sahabat kita dalam jemaah tabligh. Dia mampu untuk pergi rumah ke rumah, ketuk pintu, ajak orang pergi semayang. Dia memerlukan satu juhud, satu kesungguhan untuk lakukan perkara-perkara tersebut. Jadi nak ajak orang pada kebaikan ni, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, nak membuka hati-hati manusia ni kan, yang dewasa ini, antara cara yang paling mudah, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, adalah dengan kita melakukan aktiviti bantuan ke masyarakat dan kemanusiaan. Sebab apa? Aktiviti-aktiviti yang bersifat membantu, menolong orang ni, semua orang suka. Semua orang minat untuk lakukan. Baru-baru ni
di beberapa tempat di Timur Tengah banjir tuan-tuan ramai orang walaupun dalam suasana PKP ni ramai orang bantu walaupun terpaksa menjalani swab di swab juga tak kisah demi nak memanjangkan bantuan kepada mereka yang susah. Jadi aktiviti bantuan kemasyarakatan kemanusiaan ini adalah antara cara yang paling mudah tuan-tuan untuk kita buat dakwah fardiah kepada masyarakat. Walaupun kita membantu orang, tapi sebenarnya dia bukan sekadar kita nak sampaikan bantuan, tetapi kita nak memenangkan hati-hati orang yang kita bantu tu. Sebab tu dalam aktiviti ni tuan-tuan rahimakumullah ada dua keadaan. Yang pertama, antara cara yang paling baik tuan-tuan yang mudah untuk orang terima dakwah fardiah ni, yang pertama sekali memberi bantuan kepada yang memerlukan dan yang ditimpa musibah. Ramai orang yang susah sekarang ni, yang tak ada kerja, janda-janda, ibu-ibu tunggal, ibu-ibu yang ditinggalkan bila tak kerja, mereka tak ada income, sampai kan kadang-kadang mereka dihalau daripada rumah sewa mereka, daripada bilik sewa mereka dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengajak peribadi-peribadi yang tertentu atau kumpulan-kumpulan tertentu tuan-tuan untuk turut serta dalam kerja-kerja amal. Diorang ni tak susah, tapi kita ajak mereka bersama-sama kita untuk menebarkan amal-amal khairi ni tuan-tuan. Ini dua keadaan. Kenapa saya nak cerita ni tuan-tuan? Sebab saya rasa inilah yang paling mudah sekarang ni dan saya lakukan perkara ni tuan-tuan. Antaranya tuan-tuan rahimakumullah kan, kita bagi. Pengetahuan yang pernah kita buat, kita bagi. Ini saya pernah ajak beberapa orang sahabat-sahabat tuan-tuan membantu satu keluarga yang anak 11 orang tuan-tuan. Anak 11 orang. Suami tak kerja. Memang susah. Jadi kita panjangkan bantuan. Dan bila kita panjangkan bantuan tuan-tuan, kita tak bagi saja. Kita follow dia. Kita cuba untuk bantu anak-anaknya bersekolah, sikit demi sedikit tuan-tuan, sehingga akhirnya dia faham Islam tersebut. Islam ini bukan hanya solat, hanya puasa, tapi membantu juga, membantu orang yang memerlukan bantuan juga adalah Islam itu sendiri. Okey, ini antara beberapa orang sahabat-sahabat kita yang dalam senario sekarang ini ramai cuba untuk memanjangkan bantuan-bantuan. Anak-anak muda yang Masya Allah tabarakallah, tak terlepas juga mereka yang bukan Islam, kita panjangkan. Dalam gambar ni tuan-tuan rahimakumullah kan, ada satu grup, satu kumpulan wanita-wanita daripada satu syarikat yang seronok sangat nak menyebarkan bantuan kepada masyarakat yang susah, dan akhirnya mereka nak join kita. Dia orang tidak ada tak ada kontak, jadi dia bersama-sama dengan kita untuk sampaikan bantuan. Jadi subjeknya bukan subjek menyampaikan bantuan itu saja. Yang paling penting kita lihat di sini satu kumpulan wanita-wanita yang salihah, yang suka kepada amal-amal khairi, dapat kita garap, dapat kita bina hubungan dengan mereka. Dan hubungan itu bukan hanya pada program itu sahaja, berterusan. Selepas ini, segala program-program yang baik, program-program yang bersifat bantuan, kita ajak mereka participate bersama. Nampak? Secara indirect, dia dah menjadi satu takungan kita. Apa sahaja yang kita nak lakukan, mereka sanggup untuk bersama-sama dengan kita. Tengok bagaimana vitalnya dakwah fardiah ni tuan-tuan. Ini kita punya jajaran kita bukan dengan orang Islam je tuan-tuan. Dengan mereka yang bukan Islam, dakwah ni perlu kita sampaikan. Kalau mereka tak masuk Islam pun tak apa tuan-tuan. Yang paling penting mereka terbuka hati mereka dan segala salah faham mereka terhadap Islam dapat kita rongkaikan. Itu yang paling penting. Okey. Kemudian antara yang saya nak kongsi juga dengan tuan-tuan dan puan sekalian, yang kedua tadi tu kan, bila kita nak buat amal-amal khair ni kan, kita jangan fokus hanya di surau-surau di masjid-masjid. Itu semua orang baik-baik dah. Orang baik-baik ni kadang-kadang
tak perlu kita sentuh dah. Sebab dia dah baik dah. Memanglah kena sentuh juga tetapi jangan hanya sentuh orang yang baik-baik saja. Orang-orang yang nak membaikkan diri mereka, yang nak mensolehkan diri mereka juga perlu kita sentuh. Antaranya tuan-tuan, ada kumpulan-kumpulan yang kumpulan 4x4. Kumpulan-kumpulan yang suka aktiviti lasak ni tuan-tuan. Mereka suka membantu masyarakat tetapi menggunakan kenderaan 4x4 mereka tuan-tuan. Kami baru-baru ni kita buat satu misi ketika musim PKP, kita hantar bantuan ke Ulu Tembeling tuan-tuan. Melibatkan 40 madu-madu yang ada yang hisap rokok, ada yang kadang-kadang solat pun susah. Tapi bila kita beraktiviti bersama dengan mereka, kita sabar dengan kerendah mereka, di samping kita sabar dengan kerendah mereka, mereka pun kena sabar dengan kita juga. Dalam aktiviti itu mereka, bila kita ada program bersolat, kita solat berjemaah, mereka solat bersama-sama kita selitkan tazkirah sikit. Insan-insan ini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mereka tersentuh. Sebab mereka kadang-kadang mereka rasa orang-orang yang soleh di masjid ni tak pernah pun nak ajak mereka solat bersama-sama dengan mereka. Jadi aktiviti-aktiviti seumpama ini tuan-tuan, kita boleh titipkan dalam diri mereka bahawa di samping kita membantu orang, sesungguhnya membantu orang ini merupakan antara amal-amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka seronok dengan kita. Kan? Sebab kita puji mereka, kita angkat mereka, sehingga akhirnya tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, mereka mula berjinak-jinak dengan solat. Bila mereka mendengar tazkirah, mereka mula berbincang. Sekarang bila berseluruh pun tak ada dah seluruh benda-benda yang lara. Seluruh benda-benda yang apa yang kita bincangkan dalam tazkirah santai tu. Inilah antara insan-insan yang saya rasa perlu kita sentuh tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan ini adalah antara aktiviti dakwah fardiyah perlu kita sentuh. Okey. Ada satu keluarga yang saya rasa seronok sangat-sangatlah. Seorang ukhti yang bernama Dr. Azimah dengan suaminya Encik Azwar. Dia bila terlibat bersama-sama kita aktiviti menyantuni mereka yang susah ni, dia tak hanya mengikuti program kita sahaja. Bila dia mengikuti program kita kali pertama, kali kedua, dia mula berfikir, dia mula faham bahawa dia kata dakwah ini dia tak boleh hanya seronok begitu sahaja. Dia perlu dia yakin bahawa dakwah ini perlu disampaikan kepada ahli keluarga dia. Dakwah fardiyah ini perlu juga difahamkan kepada ahli keluarganya dan kepada jiran tetangga dia, sehingga menyebabkan Dr. Azimah ini dia buat inisiatif mengajak anak dia, suami dia, anak buah dia bersama-sama dalam program ni. Dan bukan itu sahaja, dia cuba buat dakwah fardiyah di kalangan jiran-jiran dia, tapi melalui bantuan kepada orang susah. Apa yang dia initiate, dia kumpul dana, kemudian dia ajak jiran tetangga dia ini untuk masak dan buat food pack setiap minggu tuan-tuan. Tuan-tuan nampak Nampak? It is not about nak panjangkan bantuan, tetapi dia cuba tarik rakan-rakan kejiranan ini untuk menyelami, untuk bersama dengan dia. Untuk memahami bahawa Islam ini perlu dikongsi dengan lain. Islam ini perlu bukan untuk diri sendiri sahaja, tapi perlu untuk disebar luas kepada yang lain juga. Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengambil berat terhadap hal ihwas sahabat-sahabatnya lain, maka dia bukan di kalangan kami. Ini antara
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita perlu ma'ad dakwah, kita perlu bersama-sama dengan dakwah. Dakwah akan tetap melaju, berkembang dan berjaya dengan atau tanpa kita semua. Dan sebagai penamatnya, tuan-tuan dan puan rahimakumullah, minta maaf saya mengambil masa yang lebih sikit. Sebagai penamatnya, saya suka untuk mengajak tuan-tuan dan puan rahimakumullah dengan satu doa. Doa ini adalah doa yang saya yang dititipkan kepada saya oleh tuan guru saya, murabbi saya. Dan saya ingin kongsikan doa ni dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita melakukan usaha-usaha dakwah ini, mengajak orang kepada kebaikan ini, dan kadang-kadang bila kita berhadapan dengan halangan-halangan, kita kena, setiap kali bila kita solat, jangan lupa kita untuk berdoa dengan doa ini, tuan-tuan. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah tunjuk kepada kami, wahdi bina, dan berilah petunjuk kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, waj'alna, dan jadikanlah kami sababan, penyebab, liman ihtada, untuk orang lain mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang balik, Allahumma hdina, ya Allah berilah petunjuk pada kami, wahdi bina, dan berilah petunjuk kepada mereka yang bersama dengan kami, waj'alna, dan jadikanlah kami sababan, penyebab kepada orang lain mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sorry ada masalah teknikal sikit. Jadi Ustaz, sebagai kesimpulan, Alhamdulillah kita telah bersiaran selama 1 jam lebih, Alhamdulillah, dan kita telah mendengar banyak perkongsian yang telah Ustaz sampaikan, yang mana saya kira apa yang telah Ustaz sampaikan tu merupakan pengalaman saya sendiri sebenarnya, yang mana saya ada pengalaman secara fizikal yang didakwahkan oleh Ustaz Fairuz di Shah Alam, yang mana bila saya balik daripada Mesir tu, Ustaz terus sambut saya. Kemudian jumpa di kedai nasi Arab Seksyen 13, kemudian makan di Khairus Kebab, kemudian banyak lagi lah peristiwa-peristiwa lain yang mana kita sendiri telah bersama di Shah Alam, dan saya sendiri merasa pengalaman di dakwah fardiyahkan oleh Ustaz itu sendiri. Jadi insyaAllah Ustaz, pada malam ni kita ada satu soalan daripada kita punya penonton. Dia tanya, Ustaz, dakwah fardiyah ni pada non-Muslim yang kadang-kadang kita lupa sama sekali. Boleh Ustaz kongsikan sikit tak pengalaman Ustaz berkenaan dengan dakwah fardiyah terhadap non-Muslim ni? Persilakan Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Soalan yang bagus dakwah kepada non-Muslim wa akhwat rahimakumullah, Allahu akbar. Ana ingin kongsikanlah satu pengalaman lah sebab kita duduk di Shah Alam ni, kita ramai juga kejiranan kita ni yang non-Muslim, dan pastinya kan kejiranan yang non-Muslim ni kan dia mempunyai pelbagai ragam. Wah sekalian antara dakwah fardiyah lah yang anda pernah lah pengalaman anda buat. Anda pernah menggerakkan
mak sekalian AJK Surau di tempat Ana ni sempena Maulidun Nabi. Tak kala pagi-pagi hari Maulid Nabi ni kan biasanya orang pergi berarak tuan-tuan warahmatullahi. Ana tak pasti kat Terengganu tapi dekat Lembah Kelang ni orang masih ramai lagi berarak tapi kami pagi Maulid Nabi tu kami berarak pergi ke rumah non-Muslim, kejiranan-kejiranan yang berada di sekitar surau tu. Pergi rumah orang Hindu, orang Cina, dan kami pergi bukan nak buat gas macam orang tabligh. Itu memang orang punya speciality. Kami pergi membawa bersama-sama a bucket of fruits, satu bakul buah-buahan, dan kita selitkan di situ risalah menceritakan tentang our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan rasa apakah natijah dia? Berbagai-bagai reaksi. Ada yang kata, why now Why must now you come? Ada juga. Itu biasalah kan. Tapi yang amat menarik kan, boleh katakan most of them lah, kebanyakannya dia akan sambut dengan baik, dengan senyuman. Dan ada di antara mereka yang mula untuk bertanya, what is different between Maulid Nabi and Ma'al Hijrah? Itu nampak? Di situ dia dah mula dah. Dan akhir selepas ni ikhwah kan, bila kita jalan, dia akan mula untuk menyapa kita. Jadi di sini kita bukan dakwah hajat dia masuk Islam. Betul. Jangan dulu. Taklif dulu. Lembutkan hati mereka dulu. Rungkaikan segala kemuskilan mereka terhadap Islam. Beri image yang baik dulu pada mereka. Mereka seronok tengok kita. Bila orang bagi buah, tuan-tuan, ini semua mazhab tuan-tuan, semua agama, bila kita bagi buah, tak ada orang yang akan tolak. Tapi kita bagi buah bukan kosong. Kita bagi tahu, this is our Prophet Muhammad birthday. Kan, cerita sikit. Kalau dia rasa tak senang, tak payahlah cerita kan. Yang penting kita nak kita beredar selepas itu dengan senyuman dan dia pun senyum. Ana ada satu ketika ikhwah, Allahu Akbar, semayang subuh kan, kita setiap kali semayang subuh, surau daripada rumah ke surau Ana lebih kurang dalam 50 meter ikhwah, jalan kaki lah kan. Setiap pagi kan Ana pernah lalu kan, setiap kali nak pergi ke surau, saya akan bertembung dengan seorang pakcik India. Setiap kali bila kita azan ke mana, kita pergi ke surau, dia keluar untuk jogging tuan-tuan. Biasanya kita bila lalu dia kan, we have no courtesy untuk siapa dia tahu. Untuk kita greet dia, tak pernah pun. Ya Allah. One day, satu pagi tu, bila saya bertembung dengan dia greet saya, good morning. Ya Allah, astagfirullahalazim. Saya rasa pagi tu rasa tersentuh sangat. Kenapa aku sebagai seorang da'i yang melalui madu aku setiap pagi tak pernah ada courtesy untuk sapa dia. Dan kejadian itu amat memberi kesan kepada diri saya. Selepas itu setiap pagi kalau jumpa dia, kita bukan good morning aja. How are you, sir? Kan? Greet dia. Layan dia. Itulah antara yang pengalaman saya lah dengan non-Muslim ni. Non-Muslim ni amat penting ikhwah. Amat penting. Antum kena sampaikan dakwah kepada mereka. Dan kita tak tahu, kadang-kala solat kita, puasa kita, belum lagi menjadi penentu kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kerana dakwah kita
kerana ada sesuatu yang kita sampaikan kepada kejiranan kita yang non-Muslim, inilah yang akan menjadi pemberat kepada mizan hasanat kita yang seterusnya bawa kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz, cantik jawapan Ustaz tadi tu. Sebab kadang-kadang kita lupa Ustaz, sebenarnya non-Muslim juga adalah bahan dakwah ataupun mad'u kita sebenarnya. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada orang Muslim sahaja kan, kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita lupa jiran sebelah rumah kita pun perlu kita dakwahkan. Termasuk juga dengan anak dan isteri lah. Jadi insyaAllah pada malam ni Alhamdulillah kita dah dengar perkongsian sangat baik daripada Ustaz Dr. Fairuz Fathillah. InsyaAllah Ustaz nanti akan datang kita akan jemput lagi insyaAllah, mungkin dalam topik lain pula, mungkin dalam isu-isu syiah dan sebagainya. Sebab bila dengar Ustaz bagi perkongsian ni kita rasa macam terima-ima balik kenangan-kenangan lama kita dapat perkongsian daripada Ustaz di Shah Alam dulu. Jadi insyaAllah Ustaz pada minggu hadapan Ustaz, saya nak iklankan sikit lah, kita akan ada wacana mingguan seperti biasa pada hari Jumaat jam 9 malam setelah Isyak. Jadi pada minggu depan kita ada slot kesihatan pada 5 Mac yang mana kita akan bawakan satu topik yang sekarang ni maksudnya dia tengah meletup, vaksin versus anti-vaksin, yang akan disampaikan oleh Dr. Samhan bin Awang, merupakan tokoh muda yang juga berpengalaman, yang mana kita akan kupas Ustaz, mungkin sebab sekarang ni orang tengah bercakap soal Dajjal, mata satu, Freemason dan sebagainya. So dia kaitkan dengan ada sampai kata vaksin itu adalah microchip yang dibubuh dalam badan kita oleh Yahudi kan. Jadi kita nak cuba kupas mungkin bagaimanakah, adakah benar kaitan ini ataupun sebenarnya adalah tuduhan yang tidak ada asas lah. Jadi insyaAllah kita bawakan slot kesihatan dengan topik vaksin versus anti-vaksin oleh Dr. Samhan bin Awang insyaAllah. Ustaz, kita pun telah menghampiri ke penghujung rancangan. Kami di pihak media Ikram Terengganu mengucapkan terima kasih berbanyak, dan juga JKTMI Ikram Terengganu mengucapkan terima kasih berbanyak kepada Ustaz insyaAllah. Jadi kalau ada masa kita akan jemput lagi dalam slot yang lain insyaAllah. Jadi jazakumullah khair, semoga Allah membalas segala kebaikan dan memberikan Ustaz afiah sepanjang insyaAllah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. InsyaAllah bertemu lagi kita pada wacana mingguan Ikram Terengganu minggu hadapan pada hari yang sama 9 malam, dan jangan lupa untuk menyaksikan wacana Ikram Terengganu insyaAllah. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tahniah Ikram Terengganu.